Bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Saudara, segmen seterusnya ini kita mahu memberikan kesedaran kepada dua kelompok. Pertama, kepada orang awam untuk mereka kenal dan faham mengenai golongan OKU, dan kedua, untuk menyedarkan golongan OKU untuk mendaftar bagi mereka mendapatkan manfaat yang telah pun disediakan oleh kerajaan. Untuk bercakap mengenai topik pendaftaran OKU dan program sokongan pekerjaan untuk kelompok tersebut, sudah ada di studio Puan Wan Fadlina Wan Husin, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum Puan Fadlina, apa khabar? Assalamualaikum Andy. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini seronok betul. Tetamu daripada yang virtual sampai ke physical di studio semua memakai tema biru, menyokong kami juga. Semoga semangat biru. Ya, semangat biru. Puan, mungkin kita boleh mulakan dulu untuk memberikan kesedaran kepada orang awam tentang makna OKU. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna OKU itu sendiri. Dulu orang kita kata orang cacat. Sekarang kita kata orang kurang upaya. So istilah orang kurang upaya ni adalah kita ambil daripada Akta Orang Kurang Upaya 2008, yang mana maksudnya adalah seseorang yang mempunyai kekurangan ketidakupayaan dalam untuk jangka masa yang panjang, bukan sekejap-sekejap saja. Yang menyebabkan dari kekurangan itu dari segi fizikalnya, mentalnya ataupun dirianya, yang boleh menyebabkan mempunyai halangan kepada fizikal dan juga apabila dia berinteraksi dengan masyarakat. OKU juga maksud ini juga boleh menyebabkan mereka menjengkap penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. So selalu orang dengar orang kurang upaya. Pernah dengar ada orang kelainan upaya? Ya, itu juga yang saya sebenarnya nak tanya nanti, tapi Puan dah nak jelaskan. Jadi orang kelainan upaya ini sebenarnya tak ada dalam istilah orang kurang upaya. Dalam akta kita kata orang kurang upaya. Cuma difahamkanlah keluarnya istilah orang kelainan upaya apabila kita ada atlet-atlet kita yang mencapai peringkat Paralimpik dekat Rio dulu. So dia orang tu adalah lain upaya lah, sebab bukan senang nak sampai ke Olimpik punya peringkat. Jadi tapi dalam istilah kita adalah orang kurang upaya. Dan short termnya adalah OKU. Okey, so itulah definisi yang sebenarnya adalah orang kurang upaya. Ya, OKU ini merupakan sebahagian daripada masyarakat. Tidak boleh kita membeza-bezakan kerana mereka sendiri sudah membuktikan kemampuan seperti yang Puan katakan tadi dalam bidang pendidikan, dalam bidang sukan dan sebagainya. Kalau kita biasa dengar dan juga tahu Puan, OKU ini ada OKU pendengaran, pertuturan dan juga penglihatan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kategori OKU yang perlu untuk kita semua tahu, Puan. Betul. Dekat Malaysia sekarang kita definasikan OKU itu kepada 7 kategori. Kita ada OKU macam Andy cakap, kita ada OKU pendengaran, kita ada penglihatan, kita ada fizikal. Yang tambahan baru yang kita ada sekarang adalah pertuturan. Sebab dulu kita masukkan sekali pertuturan dan juga pendengaran. Bukan semua macam tu. Jadi sekarang kita asingkan pendengaran dengan pertuturan. So ada satu kategori baru iaitu pertuturan. Yang kedua adalah pembelajaran. Yang banyak yang kata autism, Down syndrome, ADHD. Itu kita masukkan dalam kategori pembelajaran. Dan seterusnya adalah yang kita baru juga adalah OKU mental. Kita ada sekarang ni masyarakat kita pun dah ramai yang ada masalah mental. So dia orang juga mempunyai ketidakupayaan dalam untuk jangka masa yang panjang. So kita masukkan dia sebagai salah satu kategori OKU. Dan satu lagi adalah pelbagai. Maksudnya dia ada lebih daripada satu ketidakupayaan. Contoh dia ada masalah penglihatan, pada masa sama dia ada masalah dia fizikal, dia very terlantar dan sebagainya. Jadi kita kalau dia ada lebih daripada satu ketidakupayaan, kita masukkan dia dalam kategori pelbagai. Dan untuk maklumat Andy juga OKU dalam 7 kategori ni, OKU fizikal lah yang paling ramai. Sama ada daripada segi accident cases ke, kan ramai kita yang Malaysia ni terkenal juga dengan kemalangan. Jadi bila ada kemalangan tu adalah ketidakupayaan yang berlaku kepada individu tu. Juga ramai juga di kalangan kita yang mengalami masalah stroke sekarang ni. So bila stroke tu sama ada lumpuh sebelah badan ataupun lumpuh sepenuh badan. Jadi mereka juga boleh dikategorikan sebagai orang kurang upaya. Baik. Dan satu lagi yang saya nak share dengan Andy juga, selain pada OKU fizikal, OKU masalah pembelajaran juga yang paling tinggi, kedua tinggi sekarang ni. Kedua tinggi. Kedua tinggi. Dan sebab ramai anak-anak kita yang menjadi orang kurang upaya. Dan
pihak kerajaan daripada pendaftaran orang kurang upaya itu sendiri, kita dapat tengok kategori macam inilah. Jadi banyak perancangan yang boleh dilakukan apabila kita dah tahu berapa banyak kategori OKU itu ada. Ya, itu sangat pentingnya pendaftaran oleh golongan OKU ini. Dan perkara mengenai pendaftaran OKU ini juga dibangkitkan. Saya buat liputan di Parlimen pada mesyuarat yang lalu. Senator Ras Adiban Razzi ketika baru dilantik menjadi ahli Dewan Negara yang mewakili golongan OKU juga menekankan tentang kepentingan pendaftaran oleh golongan OKU ini. Setakat ini, Puan, kalau saya dan orang ramai boleh tahu berapa banyak OKU di Malaysia dan berapa banyak yang sudah mendaftar? Okey. Kalau ikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dia menganggarkan 15% daripada population dalam dunia itu adalah OKU. Tetapi dekat Malaysia sekarang ni kita hanya ada 584,000 lebih kurang. Okey. Dalam setengah juta sahaja kita ada. So kat sini terima kasih kepada RTM juga jemput. Kat sini juga kita nak wawarkan bahawa please daftarlah sebagai OKU. Bukan kita nak diskriminasi bila menjadi OKU, tetapi you akan dapat, masyarakat akan dapat pelbagai manfaat yang macam Andy kata tadi daripada kerajaan ataupun pihak swasta. Ya, Puan, apa kekangan golongan OKU ini tidak mahu mendaftar ataupun bukan kadang-kadang bukan tak mahu, kadang-kadang tak tahu apa sebenarnya situasinya? Mungkin pada awalnya adalah penerimaan daripada ibu bapa. Okey, bila ibu bapa dapat anak OKU, dan mestilah kita merasa stigma, malu, kecewa dan sebagainya. Itu memang berlaku. Jadi kita mengharapkan ibu bapa kalau ada anak, bila anak-anak itu dah rasa macam anak tu OKU, bawalah berjumpa doktor, sahkan, sebab lebih awal pemulihan diberi kepada anak itu lebih baik. Anak itu akan jadi lebih baik bila dewasa kelak. So kat sini saya rasa ibu bapa perlu terimalah kalau anak dia tu disahkan oleh pakar OKU, daftarlah sebagai OKU. Itu hakikat yang perlu untuk diterima, dan paling penting kalau anda melewatkan proses pendaftaran, banyak yang akan ketinggalan terutamanya dari segi manfaat. Bagaimana ibu bapa boleh mendaftar anak-anak mereka ataupun ahli keluarga mereka yang dikategorikan sebagai OKU ini? Okey, untuk mendaftar mudah sekarang ini, iaitu kita boleh daftar secara online di laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah portal SMOKU, Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya. Ataupun kalau rasa susah untuk dapat secara online, boleh juga download borang tu daripada laman web JBKN, isi borang, masukkan maklumat asas dan sebagainya. Lepas tu bawa borang tu berjumpa dengan pegawai perubatan di hospital, sebab untuk mengesahkan tu kita memerlukan pihak kerjasama daripada Kementerian Kesihatan lah untuk mengesahkan diorang ni OKU apa. Tetapi kalau fizikal yang jelas, contohnya kudung, kudung ataupun Down syndrome yang jelas tu, pegawai kebajikan masyarakat pun boleh mengesahkan. Jadi dia kena pergi ke mula-mula dapatkan pengesahan doktor jika perlu. Lepas tu datang ke pejabat kebajikan masyarakat untuk mendaftarkan anak dia. Saya semalam makan di sebuah kedai makanan segera. Suka saya melihat ada kelompok OKU yang menjadi sebahagian daripada pekerja di restoran tersebut. Ini sangat-sangat penting membuktikan bahawa sebenarnya golongan OKU ini juga mampu untuk terlibat dalam proses perniagaan, aktiviti bersosial. Saya mahu bercakap mengenai program sokongan pekerjaan. Juga dilaksanakan inisiatif ini oleh JKM. Ya, betul. Inisiatif ni diilhamkan daripada kerjasama kita dengan kerajaan Jepun di bawah agensi JICA. Dibantu kita untuk memperkenalkan, dia dipanggil perkhidmatan job coach. Jadi kalau Andy kata Andy tengok makan kat kedai makan tu, memang kita ada majikan-majikan swasta sekarang yang mengambil OKU pembelajaran terutamanya untuk bekerja. Jadi di sini job coach tadi yang dilatih oleh kebajikan masyarakat, kita latih individu ataupun ahli-ahli pekerja pemulihan komuniti ataupun ahli-ahli NGO. Kita latih dia orang macam mana nak menjadi mediator antara majikan dengan OKU. Sebab tadi kita kata ramai OKU dekat Malaysia masalah pembayaran. Dia orang ni boleh bekerja. Cuma kita kena tahu macam mana nak mengendalikan OKU tersebut, dan masyarakat majikan juga tahu macam mana nak
mengendalikan OKU tersebut. Yeah. Jadi job coach ni memainkan peranan menjadi penghubung antara majikan dengan OKU. Okey. Bagaimana OKU ini mahu menyertai program sokongan pekerjaan di bawah program job coach tadi Puan Fadlina? Okey, diorang yang boleh berdaftar ataupun berjumpa kita dekat pejabat kebajikan masyarakat ataupun dia boleh juga berhubung dengan guru-guru di pusat pemulihan dalam komuniti ataupun dekat pusat pemulihan industrian pemulihan bangi dan juga dekat NGO yang terpilih yang mana telah ahli-ahli mereka ni telah dilatih sebagai seorang job coach. Ya. Diorang boleh berhubung dengan kita lah. Menerusi platform-platform tersebut. Ya, betul. Puan sebagai rumusan di akhir segmen ini beri sedikit rumusan lah untuk ibu bapa yang tadi saya katakan agar mendaftarkan anak atau ahli keluarga mereka dengan JKM agar dapat menerima manfaat yang telah pun disediakan oleh kerajaan. Okey. Saya menyuruhlah mana-mana ibu bapa ataupun ahli keluarga yang mempunyai anak ataupun adik ataupun ibu bapa yang yang boleh didaftarkan sebagai OKU, daftarlah. Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh kerajaan untuk meringankan beban keluarga dan juga beban masyarakat untuk sama-sama membantu dalam menjadikan mereka ini tidak dipinggir dan sebagainya. Baik, insya-Allah. Baik, semoga ini dapat membuka mata golongan OKU dan juga anda semua faham mengenai golongan OKU yang tidak boleh kita pinggirkan daripada masyarakat kerana mereka juga mempunyai keupayaan dan kelebihan yang wajar untuk kita beri pengiktirafan. Insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Puan Wan Fadlina Wan Husin, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya OKU Jabatan Kebajikan Masyarakat. Puan minat pakai tudung bawal? Boleh. Minat juga sebab apa? Lepas ni saya nak ajak Puan sama-sama berbelanja tudung bawal dan